Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sabah edisi Selasa 5 Julai 2022 bersama saya Muhammad Syahrizam Awang. Simakan segera terhadap perjanjian dan kontrak yang membabitkan semua agensi negeri dan syarikat berkaitan kerajaan yang tidak berprestasi serta merugikan kerajaan perlu dilakukan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan mana-mana agensi kerajaan yang telah membuat perjanjian perlu memastikan perjanjian berkenaan mengambil kira kepentingan negeri. Beliau turut mengingatkan perkara sama kepada pegawai yang ditugaskan untuk memeterai perjanjian dan kontrak terbabit. Katanya pegawai terlibat termasuk pegawai undang-undang perlu melihat dan membaca dengan teliti setiap isi kandungan perjanjian. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah siri ke-120 di Menara Kinabalu. Dalam mesyuarat itu, Datuk Haji Ji turut mengumumkan pencapaian Enterprise Corporation Sendirian Berhad ICSB Jentera Pelaburan Kumpulan Yayasan Sabah yang berjaya meningkatkan keuntungan sebelum cukai sebanyak RM424 juta. Manakala bagi kumpulan Yayasan Sabah pula, lebihan surplus sebelum cukai meningkat sebanyak RM339.62 juta. Satu jawatan kuasa koordinasi projek pembangunan pendidikan negeri Sabah akan ditubuhkan bagi memastikan projek pembangunan sekolah daif dapat dilaksanakan segera. Antara agensi yang terlibat dalam jawatan kuasa tersebut adalah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, pihak berkuasa tempatan, Majlis Daerah, Dewan Perbandaran, Jabatan Tanah serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah. Timbalan Menteri Pendidikan II, Datuk Muhammad Alamin berkata jawatan kuasa ini ditubuhkan bertujuan mempercepatkan dan memberi fokus kepada penyelesaian beberapa punca kelewatan projek pembangunan di bawah KPM terutama yang melibatkan sekolah daif. Beliau akan mengadakan perbincangan bersama Exco Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkenaan penubuhan jawatan kuasa tersebut. Kita tulis ini, tapi kalau kita duduk dalam jawatan kuasa yang sama, masa yang sama, kita sering berjumpa, kita sering berbincang, mungkin ada cara untuk kita mempercepatkan. Ya. Kita mau selesaikan secepat mungkin masalah rakyat ialah masalah sekolah-sekolah daif. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas selesai menghadiri sesi taklimat projek pembangunan KPM di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya di Kota Kinabalu. Datuk Muhammad turut memaklumkan setakat 2016, kerajaan telah meluluskan 239 projek di bawah JKR Negeri dengan peruntukan RM1.8 bilion dan 218 daripada jumlah itu adalah projek sekolah daif termasuk 20 prasekolah dan 198 buah sekolah mendapat gantian penuh. Daripada jumlah itu, 95 buah sekolah telah siap, 59 sekolah sedang dibina dan 71 sekolah di peringkat prabina, manakala 14 projek ditangguhkan antaranya kerana isu tanah dan isu perubahan harga. Guru memainkan peranan penting membantu kerajaan menyampaikan agenda transformasi negara di peringkat akar umbi kerana guru merupakan individu paling dekat dengan masyarakat khasnya dalam memberi pendidikan awal berkaitan dasar-dasar kerajaan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin berkata tugas guru yang berkorban memberi masa depan kepada generasi muda amat bertepatan dengan tema sambutan Hari Guru tahun 2022, Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Ia menjadi lambang kemuliaan tugas guru yang mencorak kemenjadian pelajar supaya menjadi sahsia mulia dan berfikiran positif dalam mendepani cabaran dunia globalisasi. Sehubungan itu, para guru yang berkhidmat di bawah Kerajaan Persekutuan harus seiring dengan pembangunan arus perdana menjadi penghubung dengan kerajaan negeri agar memahami hala tuju kedua-dua pihak ke arah membangun rakyat sekaligus menyediakan platform terbaik kepada anak bangsa. Datuk Bong berucap merasmikan sambutan Hari Guru dan anugerah perkhidmatan cemerlang pejabat pendidikan daerah Kinabatangan disandakan. Dalam majlis ini, Datuk Bong menyempurnakan lebih 30 anugerah kecemerlangan sekolah-sekolah kawasan Kinabatangan termasuk anugerah tokoh kepimpinan 2022 PPD Kinabatangan yang diberikan kepada Tuan Haji Noh Karung dan tokoh guru Jumat Yusuman. Kerajaan sentiasa komited dan prihatin menangani kenaikan harga barangan keperluan agar tidak terlalu membebankan rakyat. Kenaikan harga barangan keperluan seperti daging ayam, telur dan minyak masak bermula 1 Julai lepas menjadi rungutan rakyat, khususnya golongan B40.
Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Syahilmi Yahya, kerajaan telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi membantu meringankan kesan kenaikan harga tersebut. Kerajaan pada baru-baru ini telah mengumumkan subsidi sebanyak 4 bilion ringgit bagi minyak masak paket bersubsidi 1 kilo untuk seluruh negara dan juga menetapkan harga siling ayam bulat yang baru, begitu juga dengan telur ABC. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kamibah ini di RTM Sabah, Kota Kinabalu. Datuk Syahilmi menjelaskan kenaikan harga barangan ketika ini tidak dapat dielakkan berikutan inflasi global yang turut berlaku di seluruh dunia. Menurut beliau, program Jualan Keluarga Malaysia PJKM yang masih dilanjutkan sehingga kini juga merupakan satu usaha untuk meringankan kos sara hidup rakyat. PJKM sebelum ini diadakan 2 kali sebulan di setiap kawasan parlimen, kini diadakan dengan kekerapan sekali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri. Ia bagi memberi peluang rakyat mendapatkan barangan keperluan dengan harga yang lebih murah. Program Jelajah Kemuncak bersama pihak berkepentingan Aspiring Kinabalu UNESCO Global Geopark daerah Ranau memberikan kesan signifikan dalam merealisasikan impian melihat Taman Kinabalu diiktiraf sebagai UNESCO Global Geopark pertama di Sabah dan kedua di Malaysia. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin, program diadakan bertujuan memberi perkongsian mengenai usaha Taman-Taman Sabah dan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia dalam mencapai aspirasi inisiatif Kinabalu UNESCO Global Geopark. Program ini telah pun bermula beberapa ketika yang lalu dengan pihak-pihak yang berkepentingan telah pun di-engage ataupun dibincangkan, terutama soal ianya melibatkan 3 daerah, iaitu daerah Ranau, Kota Belud dan juga Kota Marudu, dan dicanangkan lebih kurang 4,700 km persegi melibatkan kawasan itu, dan sekiranya mendapat kita realisasikan, ini akan memberikan satu pengiktirafan kepada negeri Sabah. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program berkenaan di Dewan Masyarakat Ranau. Tambah Datuk Jafri, sekiranya pengiktirafan ini berjaya, negeri Sabah dan Malaysia akan menyertai Pulau Jeju di Korea Selatan sebagai 2 tapak di muka bumi ini yang mendapat pengiktirafan mahkota 3 serangkai berprestij daripada Badan Dunia UNESCO, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Program bantuan lesen memandu keluarga Malaysia memberi manfaat kepada penduduk sekitar Sog dan Nabawan apabila 396 orang penduduk berusia 16 hingga 60 tahun memperoleh lesen menunggang motosikal kelas B2 melalui program itu. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Arthur Joseph Kurup yang juga ahli Parlimen Pensiangan menerusi kenyataan berkata kawasan parlimennya telah dipilih menjadi lokasi pertama di Sabah bagi menjayakan program tanggungjawab sosial korporat Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan. Beliau berkata pemilikan lesen kelas B2 itu akan membantu masyarakat B40 di Sabah, khususnya belia di Parlimen Pensiangan, dengan membolehkan mereka mencari serta meningkatkan pendapatan melalui pekerjaan atau perniagaan melalui motosikal dan seterusnya meningkatkan sosioekonomi setempat. Beralih kepada situasi COVID-19, angka jangkitan harian merekodkan penurunan dengan 119 kes baru direkodkan semalam, turun 20 kes berbanding sebelumnya. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 3 daerah merekodkan penurunan kes yang agak besar iaitu Penampang, Kota Kinabalu dan Tawau. Bilangan daerah yang mencatatkan sifar kes meningkat daripada 15 kepada 17 daerah. Manakala 4 daerah mencatatkan kes baharu 2 angka, sebanyak 118 kes berada dalam kategori 2 dan 1 kes dalam kategori 4. Sejumlah 120 pesakit sembuh direkodkan dan 198 pesakit sedang menerima rawatan. Tiada kematian direkodkan. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi Sabah.
Sukan silat antara platform terbaik bagi mendidik individu khususnya belia agar lebih berdisiplin selain menghindarkan diri daripada terjebak dengan kegiatan tidak sihat. Presiden Persatuan Silat Kebangsaan Pesaka Malaysia, Datuk Wira Megat Zulkarnain Omardin berkata, penglibatan dalam sukan berkenaan juga mampu mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahlinya tanpa mengira perbezaan agama, budaya dan bangsa. Hari ini dengan adanya gadget-gadget yang tak kita boleh nafikan keperluan dan kepentingan ia, tetapi kalau kita tidak berhati-hati, inilah salah satu perkara baru yang nanti saya khawatir boleh merosakkan ideologi dan akhirnya boleh membawa anak-anak itu tidak mempunyai disiplin dan jati diri yang kuat. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Persekutuan Silat Kebangsaan Negeri Sabah PSS Pesaka Sabah tahun 2022 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Yang di-Pertua Persekutuan Silat Kebangsaan Sabah, Datuk Ilyas Ibrahim berkata, pasukan silat Sabah giat membuat persiapan sempena Tamasya Sukan Malaysia SUKMA yang akan berlangsung di Ibu Negara bermula 16 hingga 24 September depan. Kita ada lebih kurang 30 orang berlatih untuk persediaan SUKMA di Kuala Lumpur tahun ini. Jadi kita telah bersiapan dan mereka telah pun berlatih lah. Katanya Malaysia turut menganjurkan kejohanan silat dunia yang akan diadakan pada 25 hingga 31 Julai di Melaka. Setakat ini, 40 negara telah mengesahkan penyertaan. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Sentiasa patuh SOP walau di mana anda berada kerana COVID-19 masih ada. Saya Muhammad Rizal Mawang, salam hormat.